Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersua pada hari ini. Okey, anak-anak, kita teruskan PDPR kita pada hari ini di dalam pelajaran ibadat yang bertajuk puasa di dalam bab yang keempat. Okey, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, apa itu puasa? Okey, puasa daripada segi bahasa menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara seperti makan, minum dan bercakap. Puasa daripada segi syarak ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat puasa. Sebab apa diwajibkan berpuasa? Yang pertama, telah sempurna bulan Sya'ban. Yang kedua, nampak anak bulan Ramadan. Yang ketiga, melihatnya pada hukum syarak. Yang keempat, diberitahu melalui alamat. Contoh, melihat kalau dulu ada dipasang menara, pasang lampu dekat menara. Lepas tu mendengar meriam, menandakan sudah masuk bulan Ramadan. Okey. Yang kelima, kita tengok yang kelima. Peristiharan pihak berkuasa. Ni selalu kita tengoklah. Pada zaman sekarang, kita nak tahu dah masuk bulan puasa, kita tengok dekat melalui TV, melalui radio. Okey. Apakah itu matla'? Okey, matla' iaitu tempat sama matla'. Ia ini tempat terbit bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa. Okey, apakah syarat sah puasa? Okey, iaitu yang pertama mestilah Islam. Yang kedua mestilah berakal. Okey, Islam tu tidak sah puasa bagi orang kafir Kalau dia nak berpuasa juga tak apa, dibolehkan. Tetapi dia tak dapat pahala macam kita. Orang Islam ni istimewa. Kalau dia berpuasa, dia dapat pahala. Kalau tidak berpuasa, dapatlah dosa. Okey, yang kedua tu berakal. Tidak sah kanak-kanak yang belum mumais ataupun orang gila dia berpuasa, tidak sah. Tapi kanak-kanak, kalau dia berpuasa, tak apa. Kita mendidik dia, kita mengajar dia. Apabila sudah besar, apabila dia sudah baligh, mudah untuk dia berpuasa. Sebab daripada kecil dia sudah belajar berpuasa. Okey, yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Okey, suci daripada haid dan nifas sepanjang bulan Ramadan. Kalau dia didatangi haid dan nifas, okey, ini keistimewaan orang perempuan. Dia kena berbukalah. Dia tak diwajibkan berpuasa. Tetapi di luar bulan Ramadan, dia kena qada puasa dia. Kena bayar. Apa bayar? Kena ganti puasanya. Okey. Yang keempat, syarat sah puasa, niat. Okey, niat. Cikgu akan terangkan. Yang kelima, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, kalau kita nampak perkara yang membatalkan puasa, antaranya makan, minum, apa lagi? Nanti kita akan terangkan lagi. Yang keenam, masuk waktu. Selalu kalau sekarang ni dengar azan dah kita boleh berbuka. Kalau dulu tak ada TV, dekat surau bunyi kentung ataupun masjid. Okey, bunyi kentung. Okey, niat puasa. Masa niat puasa sunat, iaitu memadai niat sebelum daripada gelincir matahari. Niat puasa Ramadan, iaitu wajib niat puasa pada tiap-tiap malam Ramadan. Tak sama dengan sunat tau.
Sunat ni, selagi kalau kita bangun tidur, selagi kita belum makan, walaupun dah keluar matahari, kita boleh puasa sunat. Boleh teruskan sampailah maghrib. Tapi kalau puasa wajib ni, puasa Ramadan, sebelum terbit fajar, kita dah kena niat. Sebelum imsak tu kita dah kena niat. Kalau nak bagus sekali, nak senang sekali, sebelum tidur tu kita dah niat. Niat puasa bulan Ramadan. Okey. Niat berpuasa sebulan. Okey, ni contoh. Walaupun kita puasa dah lepas, insya-Allah tiap-tiap tahun selagi ayat di kandung badan, kita akan menempuh bulan Ramadan. Setahun hanya sekali je, iaitu 30 hari sahaja. Niat berpuasa sebulan. Apa dia? Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan sekalian kerana Allah Ta'ala. Senang. Tapi niat berpuasa sebulan ini hanyalah dibaca pada hari pertama kita bersahur. Kalau kita baca niat ni, niat sebulan pada Ramadan yang kedua, ketiga ataupun yang keempat, tu tak sah. Syarat nak niat sebulan ni pada sahur yang pertama. Okey. Niat puasa Ramadan. Okey, sekurang-kurangnya. Pendek je. Nawaitu shauma Ramadana. Iaitu sahaja aku berpuasa Ramadan. Okey, niat puasa Ramadan, ini kita kena baca tiap-tiap hari. Kalau kita tak baca yang sebulan tu, kita boleh baca tiap-tiap hari yang ini. Nawaitu shauma qadin an adai fardu Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini kena baca tiap-tiap hari. Tiap kali kita nak sahur, sebelum waktu subuh tu, kita kena niat. Jangan dah lepas waktu subuh kita nak niat, tak sah lah. Niat ni wajib. Okey. Kita teruskan perkara yang membatalkan puasa. Okey, apa dia perkara yang boleh membatalkan puasa? Okey, kita tengok yang pertama. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga yang terbuka dengan sengaja. Sengaja ni saja-saja buat. Dia dengan niat. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dia jolok tekak dia. Tak boleh. Yang ketiga, jima' dengan sengaja. Jima' ni bersetubuh dengan sengaja pada siang hari. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja atau keluar secara mubasyarah. Okey. Yang kelima, gila walaupun satu lahzah. Gila. Yang keenam, pitam sepanjang hari. Yang ketujuh, berbuka puasa. Dia buka puasa tengah hari. Kita buka puasa waktu maghrib. Kalau dia berbuka puasa pada waktu tengah hari, batal puasa dia. Yang ke-8, murtad. Keluar daripada agama Islam. Yang ke-9, datang haid dan nifas. Yang ke-10, wiladah. Wiladah ni adalah darah ibu melahirkan anak. Okey. Apa dia perkara yang tidak membatalkan puasa? Iaitu yang pertama, makan atau minum secara terlupa ataupun dia jahil. Dia terlupalah. Padahal hari tu dia puasa, tiba-tiba dia buka peti sejuk, dia minum. Sekali dia, ya Allah, aku minum pula. Dia tiada niat, dia terlupa, tak apa, dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja dia buka peti sejuk, minum, itu tak boleh, batal puasa. Yang kedua, mengeluarkan kahak. Yang ketiga, menelan air liur. Tak batal puasa. Yang keempat, air liur di atas lidah. Yang kelima, berdarah kerana penyakit gusi.
Okey, tak batal puasa ya kalau gigi kita berdarah. Yang keenam, rongga dimasuki gusi. Yang keenam, rongga dimasuki gusi. Tak batal puasa. Okey, yang seterusnya, yang ke-7, air kumur dan yang dimasukkan ke hidung. Okey, seterusnya ke-8, keluar mazi dan mani yang tidak batal. Yang ke-9, berlebihan membasuh najis. Dan yang ke-10, air mandi yang memasuki rongga. Tak sengaja tak apa. Okey. Okey. Air mandi yang memasuki rongga tidak batal puasa. Ke atas mandi walaupun sunat seperti mandi sunat Jumaat. Batal puasa jika ke atasnya mandi kerana bersejuk-sejukkan atau mandi kali keempat daripada wuduk. Dia banyak mandi sangat, tak boleh. Okey, keluar mazi dan mani tidak batal puasa. Dengan sebab mimpi atau dengan memandang-mandang dan berfikir-fikir dengan syarat tidak mengeluarkan mani pada adatnya. Batal puasa jika menjadi adat. Dia keterlaluan. Dia tengok cerita, dia tengok baca buku-buku yang lucah ke, tengok cerita-cerita lucah ke, itu tak boleh. Dosa. Okey, wajib imsak. Seseorang yang berbuka puasa atau terlupa niat, dia wajib imsak. Dia wajib puasa lah. Okey, sunat segera berbuka. Sunat bagi yang berpuasa menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar azan je, kita baca doa berbuka, kita mulakan dengan tamar dan air masak. Okey, tapi sebelum berbuka tu, kita digalakkan membaca doa. Sebab orang yang berpuasa ni, doanya diangkat oleh Allah, dimakbul oleh Allah. Okey, bila waktu sahur, kita disunatkan melewat-lewatkan waktu sahur. Maksudnya bukannya waktu subuh lah kita nak bersahur, waktu dah tak boleh dah. Maksudnya dalam pukul 5-10 minit, 5 suku, itu waktu yang afdal, waktu yang dapat keberkatan kalau kita bersahur. Kalau kita bersahur pada pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tu boleh, cuma kita tak dapat keberkatannya. Okey, berbuka dengan ijtihad, harus berbuka dengan ijtihad seperti berpandu kepada wirid. Okey, makan sahur dengan syak mengikut asalnya malam masih ada dan sah puasanya jika tidak nyata salahnya. Buka atau sahur dengan ijtihad, batal puasa bagi orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad kemudian ternyata salah. Buka atau sahur dengan ijtihad. Jika buka atau sahur dengan tiada ijtihad dan tidak ternyata keadaannya, sebenarnya sah sahurnya. Okey, buka atau sahur dengan ijtihad, dalam kedua-dua masalah ini jika ternyata sebenarnya sah puasanya. Okey, setakat ini sahaja. Kalau kat dalam kitab kita tengok penerangan cikgu sampai pada muka surat 52. InsyaAllah pada minggu hadapan, kalau kita dipanjangkan umur, kita bersua lagi insyaAllah. Okey, cikgu harap anak-anak faham. Ni pelajaran ni cikgu dah ajar. Pada hari ini cikgu cikgu untuk menekankan supaya kamu lebih faham. Okey, insyaAllah nanti seterusnya cikgu akan bagi latihan. Okey, saya harap buat. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.